Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-puan, saudara-saudari yang telah sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan program kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan dalam suasana ambang Ramadan ni, dalam suasana ambang Ramadan, minggu hadapan dah masuk Ramadan dah. Jadi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama berkumpul, berhimpun dalam satu sesi program yang diberi nama Self Motivation with Grow. Jadi terlebih dahulu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada barisan kepimpinan dan pengurusan Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu dan pengurusan Rumah Ngaji Terengganu kerana menjayakan program kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan, Rumah Ngaji Terengganu merupakan NGO yang membawa misi baca, faham dan amal Al-Quran. Kami juga menyediakan khidmat kelas pengajian dewasa kepada komuniti Terengganu dan luar Terengganu secara online. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan program kita pada pagi ini, insya-Allah terlebih dahulu ingin memperkenalkan penceramah jemputan kita pada hari ini. Nama diberi penceramah kita pada hari ini iaitu Encik Muizzuddin bin Mukhtar. Encik Muizzuddin bin Mukhtar, beliau merupakan pengasas Ithan Partner Training dan Consultancy ITC. Beliau juga merupakan seorang kaunselor berdaftar dari Lembaga Kaunselor Malaysia dan beliau juga merupakan seorang pemegang persijilan pengamal hipnosis dari Malaysia Academy of Hypnosis. Jadi alhamdulillah dalam tempoh 1 jam bermula daripada sekarang hingga jam 11 pagi, kita akan bersama-sama dengan Encik Muizzuddin untuk perkongsian program motivasi kita, program motivasi ambang Ramadan dengan tajuk Self Motivation with Grow. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Muizzuddin untuk memulakan program kita pada pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Tuan Said dari Rumah Ngaji Kuala Terengganu. Ucapan jutaan terima kasih buat pengurusan Perbadanan Perpustakaan Terengganu dan juga pengurusan Rumah Ngaji Kuala Terengganu. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir, yang menonton, yang melihat dan yang memberi ruang masa pada diri kita sendiri untuk menimba ilmu pada pagi ini. Terima kasih Tachihau ni hauma waalaikum nandri waalaikum sawadikap. Annyeonghaseyo, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, sabah al-khair, good morning, salam sejahtera dan juga salam endemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kepimpinan Rumah Ngaji kerana menjemput saya dan juga semua yang hadir pada pagi ini. Okey, saya teruja apabila dapat jemputan seperti ini kerana saya berhadapan, saya berkongsi dengan orang-orang di luar sana dan saya nak bercerita kepada tuan-tuan puan yang dirahmati Allah berkaitan tentang kehidupan bahawa kita ini perlukan motivasi. Macam mana perlukan motivasi itu, biarlah kita apa-apa benda pun kita rujuk Al-Quran. Pagi ini insya-Allah apa yang saya nak sampaikan berkisarkan tentang motivasi dan kita akan rujuk kepada panduan utama kita iaitu Al-Quran. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat semua dan hari ini saya adalah Muhammad Muizzuddin Mukhtar selaku kaunselor berdaftar dan insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsi berkaitan dengan grow. Okey, tuan cik puan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita tuan cik puan, sudah pasti semua orang ada visi ataupun matlamat ataupun objektif yang diinginkan. Dipanggil, kalau orang putih ni dipanggil dipanggil goal. Semua orang akan inginkan goal ataupun inginkan ke puncak. Sini saya lukis. Okey, semua orang inginkan kepada suatu konsep, inginkan kepada puncak. Nak pergi ke satu tempat iaitu dipanggil goal kita. Dan bila semua orang ada goal masing-masing, sudah pasti
kita yang menghadapinya, kita yang nak menghadapi goal itu perlu kepada realiti. Ini goal. Dalam kita nak mencapai suatu matlamat, kita perlu melihat kepada realiti kita. Realiti macam mana tuan cik puan? Realiti kita tentang kehidupan kita, tentang kelebihan kita, tentang kelemahan kita, itu realiti kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Okey. Lalu apa yang kita kena buat tuan cik puan? Dalam kita menumpukan kepada realiti kita, melihat pada realiti kita untuk mencapai goal ini, kita akan mencari arah yang terbaik, untuk pergi ke goal kita. Kita akan mencari arah terbaik untuk pergi ke goal kita. Lalu apa yang saya nak sampaikan di sini adalah kita akan memilih jalan yang mana, nak mudah ke, yang nak payah ke, belakang, kiri, kanan, itu terpulang pada anda. Lain orang lain cara pemilihannya, lain orang lain karakternya, lain orang lain dalam situasinya. Maka pilihan itu di tangan kita. Pilihan itu kita yang tentukan untuk mencapai goal ini. Berkisahkan tentang realiti kita masing-masing. Jadi tuan cik puan, bila kita sudah ada goal, kita melihat realiti kita, kita juga ada option untuk pilihan untuk mencapai goal itu. Tuan cik puan, kita juga perlukan kepada menuju ke arah goal itu. Kita perlu menuju ke arah goal itu, dan menuju inilah dipanggil sebagai will, dan ini adalah option. Option. Dan ini adalah kita pergi, kita will dan way, kita pergi lalui untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan bila kita gabungkan konsep ini tuan cik puan, kita akan mendapat satu konsep dipanggil GROW. Itulah self motivation yang saya nak sampaikan kepada tuan cik puan di rumah, yang di pejabat ke, yang ada di luar sana, bahawa self motivation grow ini untuk menumpukan keempat-empat konsep ini. Tetapi apa yang saya nak nyatakan adalah konsep ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, bermula surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Okey tuan cik puan, alhamdulillah, moga apa yang saya nak sampaikan ini memberi barakah, memberi kebaikan buat semua yang hadir, yang menonton, yang menonton bersama saya pada pagi ini. Okey, saya nak mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita pergi. Saya nak pergi pada share video. Sebelum kita pergi, okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tuan cik puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mengharapkan video. Okey, tuan cik puan, kita go. Kita nak pergi sedikit berkaitan dengan guru ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan cik puan, kita sudah melalui satu perkara yang mungkin beruntun jiwa kita, yang mungkin boleh menyebabkan kita rasa self motivation kita menjadi rendah. Kita sudah laluinya pada pandemik itu, pandemik COVID-19. Kita sudah lalui benda tu. Jadi tuan cik puan, saya nak mulakan introduction saya berkaitan dengan tuan cik puan, cuba kita tengok dalam rujukan Al-Quran. Berkisarkan tentang Allah memberi satu ujian kepada kita supaya kita ini ada satu prinsip, dikatakan muhasabah, matlamat dan motivasi. Okey, tuan cik puan. Dalam firman Allah ada menyebut surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Merujuk pada ayat ini tuan cik puan, Allah nak menguji kita, dan sesungguhnya kami akan menguji itu. Allah akan menguji kita semua ini dengan perasaan takut. Perasaan kita akan merasai lapar, kekurangan harta benda, jiwa, hasil tanaman. Dan inilah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk nak berikan khabar gembira kepada kita bahawa orang-orang yang sabar akan diberi sesuatu perkara kepada orang-orang yang dapat menempuhi cabaran itu. Okey. Di sini nak bagi tahu pada kita, ayat ini nak menunjukkan kepada kita tuan cik puan di rumah bahawa Allah sedang menguji kita. Tak kira lah pandemik ke, apa-apa perkara yang berlaku ke hari ini ke, endemik ke sekalipun, kita akan sentiasa diuji oleh Allah. Mengapa Allah menguji kita? Untuk nak melihat kita ini menjadi orang sabar atau tidak.
Maka Allah sampaikan lagi surah yang seterusnya, ayat yang seterusnya, allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahawa Allah iaitu orang-orang apabila mereka ditimpa suatu kesusahan, suatu musibah, satu kepayahan, maka mereka itu akan menyebut sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan Allah jualah tempat kami kembali. Tuan-tuan puan, dalam dua ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ini cantik tuan-tuan puan, bahawa inilah ayat M pertama untuk introduction saya, untuk prolog saya pertama, kita bermuhasabah. Kita bermuhasabah. Hari ini juga tuan-tuan puan dengar perkataan saya, nonton dengar apa yang saya nak sebut, apa yang saya nak sampai ini adalah muhasabah untuk kita. Muhasabah untuk diri kita, bahawa kita ini sentiasa diuji oleh Allah. Tidak kira lah apa-apa bentuk ujian yang Allah bagi supaya kita menjadi sabar, dan kita ini perlu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada masalah. Okey, tuan-tuan puan di luar sana, kalau anda ada masalah sekarang, kalau ada masalah, biasalah kalau kita ada masalah dengan anak-anak ke, dengan pekerja ke, dengan bos ke, dengan majikan ke, tengah drive kita ada masalah jalan raya ke. Okey, sekarang sebutkan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menandakan bahawa kita dalam susah, tapi dalam susah kita masih lagi ingat Allah, dan Allah lah tempat kita kembali. Okey, inilah ayat muhasabah untuk diri kita, bahawa pertamanya, permulaannya adalah pertamanya kita kena sentiasa bersabar. Sabar tuan-tuan puan yang di rumah, penonton-penonton yang di rumah sekarang ada masalah, sentiasa sabar. Okey, M pertama adalah merujuk kepada muhasabah. Okey, cuba kita tengok pada ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya. Okey, dalam ayat ke-157 dalam surah Al-Baqarah juga, ini adalah prolog yang pertama, bahawa Allah nak bagi suatu hadiah kepada kita. Siapa yang sabar atas ujian Allah, siapa yang syukur atas apa yang Allah berikan, dan dia juga merasakan bahawa kita akan dikembalikan, kita akan kembali kepada Allah, dan kita juga akan rasa bahawa Allah itu akan sentiasa ada kepada kita. Maka orang-orang yang sabar, orang-orang kembali kepada Allah, orang-orang itu akan mendapat satu matlamat yang Allah berikan kepada mereka. Hadiah yang Allah berikan kepada dia adalah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah nak menceritakan kepada kita tentang matlamat. M yang kedua. Tonton sekalian, M yang kedua cantik dalam Quran ini. M yang kedua adalah Allah nak menetapkan matlamat kepada kita, nak bagi hadiah kepada kita. Siapa yang sabar dalam ujian ini, Allah memberi keampunan dan rahmat kepada orang itu. Tuan-tuan puan, siapa tak nak rahmat tuan-tuan puan? Siapa tak nak keampunan tuan-tuan puan? Bahawa orang-orang inilah yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi tuan-tuan puan, pendahuluan kita, saya nak sampaikan kepada anda bahawa pertama, muhasabah dahulu. Bila kita muhasabah, kita rasa bersyukur, kita rasa sabar, dan kita cuba bayangkan bahawa Allah akan bagi suatu hadiah kepada kita. Hadiah apa? Hadiah keampunan dan rahmat. Okey. Jom kita cuba rewind balik. Kita cuba undur balik. Kalau kita merujuk kepada ayat ini 155, 156 nak berkisah tentang muhasabah kepada diri kita, dan 157 dalam surah Al-Baqarah ini Allah nak bagi satu matlamat kepada kita, dan cuba kita undur balik. Tuan-tuan puan, cantik dalam susunan ayat Al-Quran ini tuan-tuan puan, bahawa kita undur balik dalam surah Al-Baqarah yang sama, cumanya ayat 153 dan 154. Mengapa saya nak biar kita undur balik? Kerana dalam surah ini ada asbabun nuzul. Dalam penentuan berkaitan dengan ujian Allah itu, sebenarnya sebelum itu ada kisahnya. Tuan-tuan puan, cuba kita merujuk pada ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Okey, tuan-tuan puan, dalam ayat ini saya nak beritahu kepada tuan-tuan puan bahawa ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul macam mana tuan-tuan puan? Ada seorang kisah tentang seorang wanita yang kematian anak. Semasa itu tuan-tuan puan, penonton sekalian, semasa itu wanita ini dalam kondisi meracau. Kalau kita kalau orang kata panggil
meracaulah dia macam dia kata sebut dengan keadaan anak aku mati. Di satu tempat pasar besar di Madinah. Masa itu perempuan itu meracau, dia menyatakan aku kehilangan anak. Dan orang ramai melihat kejadian itu. Tiba-tiba asbab nuzulnya Nabi SAW datang di tempat wanita itu. Datang di tepi wanita itu dan menyatakan kepada wanita itu, wahai wanita yang kematian anak, bersabarlah dengan bersolat. Tapi wanita itu dia memarahi balik. Dia marah balik. Nabi SAW dia kata, mu siapa? Macam itulah. Dia macam dia nak marah kan. Mu siapa? Datang nak tegur aku ni. Mu siapa? Dan semasa itulah Nabi SAW hanya mendengar saja perkataan wanita itu. Lalu wanita itu kata, mu tak rasa apa yang aku rasa. Macam itulah kan. Macam tu. Jadi Nabi SAW hanya diam dan sudah menyatakan bahawa solat sabar dengan solat, dan Nabi Muhammad SAW pergi. Dan semasa itu kejadian itu berlaku di pasar dan orang melihat kejadian itu dan terkejut bahawa perempuan itu bercakap dengan Nabi seperti itu. Lalu ada sahabat-sahabat pergi berjumpa dengan wanita itu, bertanya wanita itu, wahai wanita, kenal tak orang yang kamu tengking itu, yang kamu marah itu, kenal tak siapa dia? Lalu wanita itu kata, tak kenal. Lalu sahabat-sahabat terus menyatakan kepada wanita itu, wahai perempuan, wahai ibu yang kehilangan anak, orang yang kamu tengking, orang yang kamu marah itu adalah Perdana Menteri Madinah. Orang yang kamu tengking itu adalah pemimpin Madinah. Maka terkejutlah wanita itu, lalu bergegas pergi kepada Nabi SAW memohon maaf, dan Nabi SAW tidak marah balik kepada dia, dan Nabi hanya menyebut ista'inu bis sabri was salah. Inilah nak beritahu kepada tuan cik puan penonton bahawa Nabi nak minta kepada kita bahawa motivasi supaya kita sentiasa sabar dengan solat. Okey. Dan ayat yang seterusnya 154 juga ada berkisah tentang asbabun nuzul. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ayat ini, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyedarinya. Dalam ayat ini juga ada kisah tentang asbabun nuzul, bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang teringat balik tentang kisah perang Badar. Ada sahabat-sahabat teringat tentang kisah Badar, dan semasa itu dia teringat sahabat-sahabat yang syahid. Ada sahabat-sahabat ini bila teringat dia, maka dia tanya diri dia. Adakah orang yang syahid itu telah bersama di sisi Allah? Adakah orang yang mati itu sudah bersama di sisi Allah? Macam itulah. Dia macam teringat ke sahabat-sahabat sangat lama. Bila macam tu Allah menegur sahabat-sahabat, dia menyatakan, Allah nak menceritakan kepada sahabat-sahabat bahawa jangan bimbang, orang syahid akan sentiasa hidup di sisi Allah. Nak beritahu bahawa marilah apa-apa benda-benda yang kita mikir, benda-benda masalah, tuan cik puan, bahawa Allah akan ada sentiasa di sisi orang yang sabar, orang yang sentiasa menjadi orang yang baik, dan Allah akan sentiasa ada pada orang-orang yang sentiasa bersyukur ke jalan Allah. Okey. Jadi tuan cik puan, untuk introduction saya, untuk permulaan saya sebelum saya pergi pada guru, panjang betul untuk pengenalan saya bahawa 3M ini penting untuk kita hayati pada awalnya. Iaitu pertama, ingatlah bahawa sentiasalah diri kita bermuhasabah. Dalam setiap masa kita bermuhasabah. Dengan kita ingat kepada Allah. Dan yang kedua, dalam kita bermuhasabah, bahawa kita ingat bahawa Allah akan beri kepada kita suatu ganjaran kalau kita sentiasa membuat apa yang Allah minta. Bahawa itulah matlamat kita sebenarnya. Rahmat dan juga keampunan. Dan yang tiga, bahawa dalam hidup kita kena ada self motivation. Sebenarnya dalam kisah asbabun nuzul ini adalah self motivation untuk menceritakan bahawa dulu pun jadi macam kita juga. Dulu pun jadi ada masalah juga. Tapi masalah-masalah ini dapat diselesaikan kalau kita ini sentiasa motivasi dan kita ingat kembali kepada Allah. Okey, jadi tuan-tuan puan, jom kita pergi. Hari ini perkongsian saya tentang ROW. Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan puan melalui surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ini. Sebenarnya 1 hingga 5 ini ayat-ayat yang diberi khas untuk orang Islam, orang mukmin.
Bahawa dalam surah Al-Baqarah kita faham selepas Al-Fatihah itu Al-Baqarah selepas Al-Baqarah dan Al-Baqarah itu ada 3 golongan. Golongan mukminun, golongan kafirun, golongan dia dipanggil sebagai golongan munafikun. Ada 3 golongan kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah yang awal itu. Okey, cumanya saya ambil daripada konsep saya mengambil dari ayat 1 hingga 5 saja untuk nak menekankan tentang GROW ini. Okey, tuan cik puan. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, siapa di luar sana ada Quran, boleh rujuk Al-Quran. Kalau di luar sana ada handphone ke yang boleh tengok Al-Quran, boleh rujuk Al-Quran. Kita sama-sama tadabbur dan tazakkur supaya kita dapat muhasabah, kita dapat menentukan matlamat dan kita dapat menjadikan ia sebagai motivasi pada kita. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedikit tadabbur tazakkur kepada diri saya sendiri dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat di luar sana. Alif lam, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey. Inilah ayat yang saya nak tampilkan ataupun saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan ataupun tuan-tuan cik puan di rumah sana, di luar sana, bahawa ayat ini ada prinsip GROW, GROW. Okey. Mengapa saya nyatakan ia ada prinsip GROW? Okey. Jom kita merujuk kepada ayat yang terakhir. Tuan cik puan, kalau kita merujuk ayat terakhir dipanggil sebagai ayat penutupan wa ulaika humul muflihun, ayat ini nak menceritakan kepada kita bahawa mereka itulah mendapat petunjuk dari Tuhan mereka yang mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang berjaya. Okey, tuan cik puan. Dalam kejayaan tuan cik puan, kalau kita merujuk kepada al-falah, maksud ataupun kalimah al-falah ini, saya mengambil indeks dalam Al-Quran, terdapat 40 ayat sahaja yang Allah meletakkan falaha. Perkataan falaha itu. Al-aflaha ada 4 ayat, yuflihu ada 9 ayat, yuflihuna ada 2 ayat, tuflihun ada 1 ayat, tuflihuna ada 11 ayat, Al-muflihina ada 1 ayat dan Al-muflihuna ada 12 ayat. Dalam kerangka ayat-ayat ini ada 7 variasi ini, tuan-tuan puan, ada di dalam 24 surah. Okey. Kalau kita tengok pada indeks ini, nak menandakan bahawa banyak juga perkataan al-falah ini dalam Quran. Banyak juga dalam Quran ini menyebut tentang falah, kejayaan. Okey. Jadi kita rujuk tentang, kita melihat tentang sebenarnya apa yang Allah nak tengok pada kita kejayaan ini. Ulaika ala hudam min rabbihim ulaika humul muflihun ini, apa yang Allah nak kita faham bahawa bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya ini. Okey tuan cik puan, saya nak bagi satu bentuk kisah tuan cik puan. Tuan cik puan penonton di rumah yang mendengar, ada 3 kisah ini tuan cik puan. Boleh tengok nama-nama orang ni, Tanduri John Kioski, Sufyan Yusuf, James Holmes. Okey, ini orang-orang yang dikatakan berjaya tuan cik puan. Berjaya apa? Sebab cuba tengok lulusan mereka. Lulusan Tanduri berada di Harvard, lulusan Sufyan Oxford, lulusan James Holmes ada di California. Tengok, kalau kita tengok dalam sudut kejayaan akademik, memang mereka berjaya tuan cik puan. Kalau tengok pada kejayaan dunia mereka nampak berjaya sebab mereka ke arah pendidikan yang bagus. Okey. Tapi tuan cik puan, cuba kita susuri kisah mereka. Okey. Tanduri John Kioski memang berada di Harvard. Dia adalah seorang yang dipanggil intelijen dan juga genius tuan cik puan. Tuan-tuan bahawa Tanduri ini orang yang hebat dan keluar pada alam industri juga seorang yang hebat, pekerja yang hebat. Tapi apa yang berlaku pada Tanduri tuan cik puan? Dia telah memilih jalan yang salah. Dia memilih satu goal yang salah menyebabkan dia bertukar ke arah yang lebih buruk sehingga kan dia menjadi seorang pengganas. Dalam kisah Tanduri tuan cik puan, saya nak beritahu bahawa dia telah membunuh seramai 29 orang. Hasil daripada bom yang dicipta olehnya sendiri sebab dia nak menjadi seorang pengganas. Tengok tuan cik puan.
kejayaan, kita nampak berjaya orang ni, tapi hakikatnya ada masalah juga tuan Cik Puan. Okey, cuba kita merujuk pada Sufyan Yusuf. Sufyan Yusuf juga, kalau kita melihat kepada kisah Sufyan Yusuf di Oxford University, seorang yang pakar matematik tuan Cik Puan, yang hebat dalam matematik. Dia hanya boleh kelipan mata saja boleh menyelesaikan persoalan matematik. Tapi apa yang berlaku pada Sufyan Yusuf, tuan Cik Puan, penonton, saya nak beritahu, dia juga tersilap langkah, tersalah memilih jalan dan matlamat hidupnya, sehingga kan dia telah menjadi seorang pelacur tuan Cik Puan dan penonton. Yes, inilah nak beritahu bahawa kita nampak berjaya, tapi ada masalah juga kepada Sufyan Yusuf. Begitu juga James Holmes tuan Cik Puan, di California kita nampak hebat dalam sudut pelajarannya, kita nampak hebat dalam sudut status yang dia ada, tapi apa yang berlaku pada James Holmes tuan Cik Puan, saya nak beritahu bahawa kehidupan juga akhirnya dia jadi masalah apabila dia jadi mental, sehingga kan dia pergi ke Aurora Perancis, dia telah membunuh seramai 12 orang di pawagam. Tuan Cik Puan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuan Cik Puan, sebenarnya apa yang kita mahukan di dunia ini tuan Cik Puan? Betul, kita mahukan kejayaan kita dalam sudut akademik. Bagi orang-orang yang melihat di penonton ini di luar sana adalah pelajar. Kita ingin kejayaan dalam sudut pekerjaan kita, betul. Kita nak gaji tinggi, kita nak hasil yang banyak, kita nak menjadi seorang yang dikatakan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Yes, kita nak benda tu. Tapi adakah cukup benda itu untuk kita menjadi orang-orang berjaya? Puan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya nak bagi satu bentuk, the power of dream, untuk kita ambil dan kita hayati untuk diri kita sendiri. Tuan Cik Puan, kita hidup di dunia ini, Tuan Cik Puan, Allah telah bagi satu matlamat kepada kita, telah memberi matlamat kepada kita. Apa matlamat yang kita ada untuk kehidupan kita ini? Pertama, Allah memberi kita ini supaya kita menjadi vertical, dipanggil garis vertical. Matlamat kita adalah matlamat kita dengan Tuhan. Garis vertical ini adalah dipanggil garis menegak ke atas kita dengan Tuhan. Matlamat kita dengan Tuhan, Allah telah memberikan benda ini dalam surah Az-Zariyat tentang ayat vertical ini. Dan kita juga sebenarnya sudah ada matlamat. Matlamat kita dalam prinsip horizontal dipanggil ke bawah ini. Ke bawah ini dipanggil horizontal. Kita juga ada matlamat kita dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini. Dan kita ini menjadi seorang khalifah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Dan gabungan hamba dan khalifah ini sebenarnya Tuan Cik Puan, Allah nak tengok bagaimana kita menjaga amanah kita, amanah goal kita yang Allah berikan kepada kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Tuan Cik Puan, okey, jom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ayat ini famous Tuan Cik Puan, surah Al-Baqarah. Inilah yang saya nak gambarkan kepada Tuan Cik Puan bahawa goal kita, saya dah lukiskan goal kita kena ada goal kita dengan Allah. Kita memang kena ada goal kita dengan Allah. Walaupun kita buat apa benda di dunia ini, kita kena ada goal kita dengan Allah. Apa yang kita nak daripada Allah? Sebenarnya kita nak apa? Kita nak redha Allah. Liya'budun, kita nak menjadi hamba yang diredai Allah. Maka inilah goal kita. Dan ayat seterusnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ini juga goal kita. Goal kita, dan Allah telah memberikan kita sebagai makhluk yang menjadi khalifah. Apa yang kita nak? Kita juga nak bahagia di dunia. Bahagia macam mana? Bahagia supaya kita ini menjadi individu yang baik, yang soleh, yang dapat memberi kebaikan kepada orang ramai. Itu juga goal kita. Kita baik dengan Allah, kita baik dengan makhluk. Maka bila kita baik kita baik dengan Allah, kita baik dengan makhluk, maka kita ada satu prinsip dipanggil diagonal. Diagonal adalah titik antara penyambung antara vertikal dan horizontal itu. Penyambungnya adalah kita menjadi seorang yang amanah. Bila kita menjadi seorang amanah di dunia Tuan Cik Puan, sebab Allah telah memberikan amanah ini, inna aradna amanata 'alal samawati wal ard, Allah telah memberikan amanah kepada langit, bumi, gunung ganang, semuanya tak mahu. Tapi manusia ini ambil amanah itu supaya amanah ini tidak menjadi kita menjadi orang yang zalim dan bodoh, sehingga kan biarlah kita menjadi orang diberkati. Bila kita ingat Allah,
Kita goal kita dengan Allah ada, kita goal kita dengan manusia ada, kita tidak sombong, kita tidak bongkak, kita tidak buat perkara-perkara yang tidak senonoh kepada makhluk, maka kita menjadi seorang yang amanah. Amanah macam mana? Amanah inilah dipanggil sebagai kita dapat barakah kehidupan kita, bukan sahaja dunia tapi akhirat. Okey, tuan Cik Puan, inilah goal yang saya nak sampaikan kepada kita semua bahawa goal kita ini bukan sekadar kita berada di dunia saja, tapi kita ingat bahawa goal kita juga ada di akhirat kelak. Okey, jadi tuan Cik Puan, G pertama adalah the power of dream. Hari ini, right now, tuan Cik Puan cuba fikirkan bahawa hubungan kita dengan Allah macam mana, hubungan kita dengan makhluk macam mana. Kita tak nak lah kan. Kita bagus solat tak tinggal, puasa lepas ni pun kita tak tinggal, bertahajud bagus. Tapi masalah pula goal kita dengan manusia. Kita ni sombong, kita ni tak pedulikan orang lain. Orang minta duit sedikit, kita pun tak payahlah bagi. Kita ada sifat macam tu. Kita menyebabkan kita ada masalah dengan manusia. Maka rugilah goal itu. Sebab amanah itu perlu ada ukuran hubungan dengan Allah, dipanggil sebagai vertikal, dan ada hubungan dengan manusia. Kita juga tak nak macam ni. Tak nak juga macam ni. Kita baik dengan makhluk. Panggil juruh dengan makhluk. Kita baik dengan binatang. Kita baik dengan manusia. Sentiasa tolong manusia. Tapi dengan Allah, solat tak buat. Dengan Allah, zikir pun bobo nak baca je. Contoh. Jadi ada masalah juga. Tak nak lah kan. Okay, kita nak biar imbang antara hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia ataupun makhluk di dunia ini, supaya kita menjadi goal kita adalah amanah yang diberkati oleh Allah. Okey, tuan-tuan puan, kalau dapat sesuatu boleh tulis pada ruangan komen bahawa dapat sesuatu pada hari ini. Ini goal kita. Okey. Goal kita. Saya nak tengok ada komen-komen ke kan? Right. Alhamdulillah. Okey, ada yang thumb up bagus. Okey. Jadi ini goal kita. Okey, cumanya saya nak beritahu tuan-tuan puan, ini goal kita. Bila kita ada goal macam tu, bila kita ada goal hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan kita nak menjadi seorang yang beramanah, bahawa kita kena letakkan ia sebagai trigger, ia booster. Setiap hari biar kita ada booster benda itu. Bila kita nak buat suatu kerja, di mana-mana tempat, kita rasa macam kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada manusia, kita ada amanah kita sebagai manusia, kita ada amanah kita dengan Allah. Maka itu sebagai trigger kita. Trigger dipanggil big why, the big why. Dipanggil the big why kita. Dan bila kita meletakkan bahawa kita nak pada syurga Allah. Kita nak pada syurga. Kita nak kepada kebaikan Allah yang berikan pada kita. Maka itu matlamat besar tuan-tuan puan. Maka saya nak beritahu bahawa makin besar matlamat kita untuk dapatkan syurga, makin besarlah usaha kita diperlukan untuk buat baik, untuk menjadi orang-orang yang baik ini. Makin besar usaha kita. Tuan-tuan puan kena beribadah, buat tuntunan yang Allah beri. Yes, makin besar yang kita kena buat. Dan satu lagi, tuan-tuan puan, saya nak beritahu bahawa dalam kita meletakkan matlamat, kita kena urus dengan baik. Sebab kita macam ni, tuan-tuan puan, kita tak nak, tuan-tuan puan, kita tersalah pilih jalan. Sebab kadang-kadang kita nak shortcut. Betul, kita nak hubungan dengan Allah, tapi kita shortcut. Itu sebab ada New Age movement. Kita nak shortcut. Dalam peribadatan, dalam kita nak menentukan kita dengan Allah. Bila shortcut inilah kita risau, kita jadi orang yang orang yang ada masalah lepas itu. Jadi tuan-tuan puan kena urus baik-baik dalam menentukan goal ini supaya kita menjadi orang yang bagus di sisi Allah dan kita merujuk pada syariat yang Nabi SAW ajar kepada kita. Okey, jadi inilah the power of dream untuk goal kita nak capai. Okey, kalau beres, angkat tangan bagus. Pokok yang sangat bermakna. Terima kasih Karin Langgeng. Mak, terima kasih. Okey, jom. Habis sudah goal kita. Dalam Al-Muflihun yang Allah ceritakan kepada kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim ini, itulah goal yang kita nak dalam hidup kita. Okey, jom. Kita pergi kepada ayat berkisah tentang reality. Sekarang goal dah habis. Kalau kalian boleh nampak saya sekarang kan. Okey, goal kita dah bercakap tentang kita ada goal kita. Hidup itu kehidupan kita lah. Okey, jadi kita nak pergi ke goal ini. Macam mana? Kita kena tengok reality. Kita tengok diri kita, tuan-tuan puan.
Dalam kita nak kepada hubungan dengan Allah, kita nak hubungan dengan manusia dengan baik, dengan menjadi seorang amanah, kita kena tengok realiti kita, yang Allah bagi potensi kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita rujuk ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuan cik puan, ayat ini Allah menceritakan kepada kita Alif Lam Mim, kitab Allah Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita ambil rujukan tadaburnya adalah Allah nak menceritakan kepada kita bahawa Allah nak bagi Al-Quran kepada kita. Al-Quran itu untuk apa? Untuk petunjuk bagi kita yang bertakwa. Okey, kalau kita ambil dalam sudut tazakurnya, nak tahu Muiz bahawa Quran ini adalah petunjuk. Nak bagi tahu bahawa Muiz bahawa Quran ini adalah panduan untukmu. Panduan untuk gapo? Panduan untuk kita yakin akan Quran ini. Okey, jom kita tengok realiti kita. Sekarang tuan cik puan di rumah sana, tuan cik puan yang menonton, adakah anda yakin dengan diri sendiri bahawa kita ini akan dapat syurga? Adakah kita yakin? Betul, syurga neraka itu adalah Allah yang tentukan, Allah yang berikan kepada kita. Tapi adakah kita letakkan keyakinan untuk nak pada syurga itu? Jadi tuan cik puan, saya nak beritahu, ini story sikit. Bahawa keyakinan itu penting. Keyakinan itu penting untuk diri kita bahawa kita nak menuju pada suatu matlamat itu. Okey, storynya macam ni tuan cik puan. Tuan cik puan, kisah Roger Bannister. Sedikit perkongsian daripada saya. Kisah ni adalah bermula pada 1943 yang mana Bannister ni tuan cik puan, dia ini adalah seorang pelari maraton yang hebat. Sangat hebat. Tapi pada masa itu dia nak buat satu penanda aras lah bagi dirinya bahawa dia nak buat rekod baru, rekod yang tak pernah orang cipta, dengan kiraan satu batu larian dan dapat buat dengan minitnya 4 minit saja. Larian satu batu jauhnya hanya ambil masa 4 minit saja. Dia nak rekod dunia. Dan semasa itu dirinya ada potensi dalam sudut larian. Sudah buat latihannya dan dia juga ada kepakaran dalam bidang larian. Kalau merujuk pada kepakaran, merujuk pada knowledge yang dia ada, merujuk pada pengalaman, sudah pasti dia yakinlah boleh buat benda tu. Dia yakinlah sebab satu batu mungkin mudah baginya untuk 4 minit. Tapi saya nak cerita kepada Tuan Cik Puan. Semasa rekod itu dibuat, semasa nak menentukan rekod itu, larian pertama, panggil peluang yang pertama dia buat, dia gagal Tuan Cik Puan. Dia gagal buat cipta rekod 4 minit dengan kiraan jauhnya satu batu. Dia gagal. Dia dapat buat dalam 6 minit macam tu. 6 minit ke 6 ke 7 minit. Maka dia pun berfikir, mengapa aku tak boleh buat Mengapa tak boleh buat sedangkan aku ni pelari maraton, dah sudah ada pengalaman daripada ni. Tiba-tiba gagal. Dan orang yang menonton semasa itu, penonton sekalian, jadi macam meletakkan negative thinking kepada Bannister, kata tak boleh buat macam itulah, tak boleh buat. Jadi Bannister pun minta peluang yang kedua tu cepat. Bannister minta peluang yang kedua untuk mencipta rekod ini. Maka dia buat peluang yang kedua. Tapi nak jadi satu kisah tentang Bannister tu cepat, dia tak berjaya juga tu cepat, tak berjaya. Semasa itu tu cepat, keyakinan yang ada pada Bannister down. Dia tak yakin dah. Sedangkan sepatutnya dia ada potensi tuan dan puan. Dia dah ada pengalaman betul. Jadi dia sedang, tak boleh buatlah aku benda ni. Dan orang yang menonton semasa itu telah memberi hukuman kepada Bannister bahawa memang Bannister tak boleh buat benda ni. Memanglah sebab benda ni pelik. Benda ni takkanlah boleh berjaya dengan satu batu buat 4 minit. Maka Bannister minta peluang yang ketiga. Ini peluang terakhir, dia kata. Peluang terakhir. Aku nak juga cipta benda ni. Aku nak cipta juga rekod ini. Maka dengan peluang yang ketiga tuan Cik Puan, saya nak beritahu penonton di luar sana bahawa Bannister gagal kali ketiga. Dan semasa itulah kepercayaan yang ada pada Bannister hilang. Dan dia kata, stoplah, tak perlu buat. Dan orang ramai menonton pun hilang percaya kepada Bannister bahawa Bannister boleh buat 4 minit 2 saat pada satu batu. Jadi Bannister balik ke rumah, dia dah gagal, dia rasa fed up dah, dan semasa itulah dia berfikir. Semasa itulah dia ada meletakkan 3 konsep ni.
Muhasabah, ya kita ingat balik. Boleh tulis pada ruang komen. Muhasabah, matlamat dan juga motivasi. Dia letakkan muhasabah, dia kata, kalaulah aku tak tentukan, siapa lagi yang boleh tentukan benda ni? Siapa yang boleh tentukan benda ni? Sedangkan aku diberi potensi, aku diberi ruang, aku dia ada pengalaman benda ni, akulah yang sepatutnya menentukan matlamat ini. Akulah yang sepatutnya buat benda-benda macam ni. Maka dia fikir balik tentang dirinya. Maka dia terus kepada matlamat. Dia nak capai juga Pak Meni. Apa dia buat Tuan Cik Puan? Dia terus berlatih. Dia terus meletakkan satu matlamat tinggi. Matlamat itu matlamat besar. Dia panggil the big Y dia lah. Okey, maka dia teruskan buat latihan. Demi latihan. Dan akhirnya saya nak beritahu Tuan Cik Puan. Nak beritahu Tuan Cik Puan. Dia minta peluang yang keempat. Semasa tu orang tak percaya dah Tuan Cik Puan. Hilang kepercayaan dah pada minister. Orang ramai pun tak nak tengok dah minister, baru mesti gagal pula ni. Begitulah kau Kelantan kan panggil, popok ni gagal pula ni. Jadi mampu saing. Yes, semasa itu Tuan Cik Puan, Bannister sudah buat 4 perkara itu. 3 perkara. Muhasabah dah, telah tak matlamat yang besar dah, dan juga telah buat motivasi yang tinggi. Dan akhirnya Tuan Cik Puan, Bannister berjaya capai apa yang diinginkan dengan 3 minit 59 saat, menunjukkan bahawa lebih rendah pada apa yang ditarget. Dan semasa itu ramailah yang jadi macam teruja dan memberi tuntukan kepada Bannister bahawa Bannister telah mencapai rekod dunia yang tak pernah orang buat. Dan saya beritahu Tuan Cik Puan, hasil daripada dia buat benda ni Tuan Cik Puan, hari ini, right now, telah orang cipta rekod baru, satu batu hanya kiraan 2 minit saja. Disebabkan Bannister buat benda ni, hari ini telah tiru apa yang Bannister buat sehingga kan orang boleh buat 2 minit saja. Okey, apa yang saya nak sampaikan kepada Tuan Cik Puan tentang realiti kehidupan kita? Merujuk pada ayat ini, sahalikal kita la raiba fi hudal muttaqin, walaupun Allah menceritakan dalam Al-Quran sebenarnya ada sesuatu. Okey, jom kita tadabbur tazakkur. Okey, la raiba fi, kalau merujuk pada perkataan ini adalah tentang belief. Tidak ada keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan. Menandakan bahawa kepercayaan. Roger Bannister percaya bahawa dia mempunyai potensi dan kemampuan membuat 4 rekod. Sebenarnya dia sudah ada belief. Okey. Macam kita Tuan Cik Puan, kita juga bila kita nak mencapai satu matlamat atau benda, kita sudah yakin bahawa Allah telah berikan kepada kita usaha, kita berikan potensi. Kita yakin bahawa benda tu. Tapi Tuan Cik Puan, ni cantik Allah nak bagi kepada kita kalimah hudan. Kalau Kelantan, kalau Ganu dipanggil grepek. Dia belagu. Dia macam gini. La raiba fi, Allah tidak menceritakan la raiba saja, tapi Allah sambungkan balik hudan. Tentang grepek, ada benda. Okey. Yes. Setiap orang mesti ada kepercayaan masing-masing. Percaya kepada dia boleh sesuatu. Tapi kan, kepercayaan saja tak cukup Tuan Cik Puan. Kalau kita percaya bahawa Quran itu memberi panduan kepada kita, betul kita percaya Tuan Cik Puan. Solat itu memberi kebaikan kepada kita. Yes, kita percaya Tuan Cik Puan. Kita percaya bahawa puasa itu boleh memberi kebaikan. Yes, kita percaya Tuan Cik Puan. Sebab itu orang yang ada title Islam. Yes, kita percaya. Tapi kan percaya saja tak cukup Tuan Cik Puan. Dia kena ada hudan. Dipanggil truth. Petanda ataupun buktikan. Pembuktian. Maksudnya, bahawa kita percaya solat itu boleh mencegah daripada kemungkaran. Betul kita percaya. Tapi kalau kita tak buktikan, kita tak buat, bahawa kita tak buat apa yang Allah minta, maka kita pun jadi macam, betul ke ayat tu? Betul ke? Jangan ragu-ragu. Sudah ragu-ragu. Okey, jadi nak beritahu bahawa hudan ini adalah pembuktian. Kita kena buktikan. Kalau bab bidah, kita kena buktikan bahawa kita ini sungguh dengan Allah. Sungguh buat ibadah dengan Allah. Buktikan. Kalau kita dalam kerja, kita nak dapatkan kewangan yang bagus, kena buktikan. Jangan malah Tuan Cik Puan. Buktikan. Cantik ayat Quran. La raiba fi, dan Allah sambung hudan tentang pembuktian bahawa Quran ini memang tidak ada keraguan dan juga dia sebagai pembuktian kepada manusia, kehidupan manusia ini. Roger Bannister telah membuktikan bahawa dia telah berjaya mencapai rekod yang diinginkan walaupun banyak percubaan yang dilakukan. Nak beritahu bahawa Tuan Cik Puan, nak beritahu bahawa Bannister awalnya dia memang percaya, tapi kepercayaan itu hilang sekejap sebab dia gagal berulang kali, menyebabkan hilang kepercayaan. Maka dia sudah kembali kepada 3M tadi dan dia nak buktikan. Bila ada pembuktian inilah,
maka dia ada satu unsur. La raiba fi alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah dipanggil knowledge. Bila kita ada kepercayaan, maka kita tambah pula dengan pembuktian. Kita buat betul-betul, kita buktikan betul-betul. Maka benda ini akan jadi knowledge. Knowledge kepada siapa? Knowledge kepada diri kita sebagai hamba. Knowledge diri kita kepada orang yang buat benda tu. Dan dia juga boleh bagi knowledge kepada orang lain yang melihat kita. Dipanggil tauladan. Begitu juga dalam kisah ini, tuan-tuan puan. Roger Bannister telah memberi tauladan kepada orang lepas itu. Bahawa bolehnya nak buat kurang pada 4 minit ni, 3 minit macam dia buat tu, bolehnya. Yes, terbukti. Hari ini boleh buat 2 minit saja. Bahawa itu knowledge yang ada pada yang diberikan Bannister kepada orang lepas pada tu. Begitu juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan, kita ini percaya kepada Allah, kita percaya kepada kitab, dan kita kena buktikan bahawa kepercayaan itu kena buktikan supaya kita ini buktikan itu kita menjadi panduan untuk diri kita, tauladan untuk diri kita, dan biar juga kita menjadi tauladan kepada orang lain. Orang lain jadi boleh tumpang kebaikan kita yang kita buktikan itu. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah realiti yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan dalam realiti dalam kehidupan ni. Betul tuan-tuan dan puan, kita ini adalah dipanggil belief tertentu, ni knowledge. Saya beritahu bahawa betul kita ini, situasi kita ini, kita berada dalam pandemik, daripada endemik, kita ada masalah. Yes, kita ada masalah. Jadi walaupun masalah ini berada, apa-apa masalah yang berlaku, tapi saya kena ingat bahawa dengan masalah inilah kita dapat mencari solusi. Solusinya. Bila kita percaya, bila kita nak buktikan, maka knowledge itu bermain dalam otak kita, bermain dalam emosi kita, bermain dalam spiritual kita, maka kita beranggapan bahawa situasi yang berlaku ini adalah untuk nak uji, Allah nak uji kita menjadi seorang sahabat. Okey. Tapi tuan-tuan puan, ini sedikit untuk tuan-tuan puan, penonton di luar sana, begini. Dalam realiti kita, tuan-tuan puan, ada 2 perkara yang kita kena buang, dipanggil keluarkan dalam otak kita, yang bermain dalam diri kita. Apa itu? Saya nak sampaikan kepada tuan-tuan puan, dalam kita nak menentukan realiti kita menuju tahap goal yang tinggi ini, tuan-tuan puan, kita kena buang 2 ni. Kita melalui cerita, kita tengok melalui cerita Bannister tadi. Bannister sudah ada N. Peluang yang ketiga, dia sudah ada N semasa itu. N itu adalah dipanggil sebagai automatic negative thought. Pemikiran yang negatif yang tercipta dalam otak kita. Maksudnya semasa itu ada orang yang kacau lah, syaitan kacau ke dalam otak kita ni kan, nafsu kita kacau ke dalam otak kita. Pemikiran N dipanggil automatic negative thought. Kita berpemikiran negatif pada diri kita sendiri. Kita negatif kata tak boleh buatnya, tak bolehnya. Kita jadi ada buah-buah gitu, buah fikir negatif. Okey, satu lagi tuan-tuan puan, kena berhati-hati dalam kita menentukan realiti kita nak mencapai apa yang kita menuju arah ni. Niup. Inilah benda yang mengganggu kita juga, dipanggil negative influence other people. Maksudnya adalah orang yang sekeliling kita ni memberi negatif pengaruh pada kita, pengaruh negatif pada kita. Macam kisah Bannister tadi lah kan. Dia sudah habis dah peluang yang ketiga, dia boleh buat je peluang ke-45 kan. Tapi disebabkan orang ramai yang menonton meletakkan satu hukuman atau meletakkan satu mentaliti bahawa Bannister tak boleh buat. Bannister buat macam tu pula kan. Menyebabkan Bannister jadi macam down dan tak nak buat. Kadang-kadang orang ramai juga memberi satu bentuk mentaliti kepada persepsi kepada kita, menyebabkan kita juga jadi down. Okay. Dalam bab ini, dalam realiti ini, kita nak menuju Allah, kita nak menuju apa hakikat tentang goal ini, kita kena kita abaikan suara-suara mengganggu negatif ni. Pilihlah circle kita, orang-orang positif untuk kita menentukan goal kita dunia dan di akhirat nanti. Okey. Niup dan N ini adalah cabaran kita tuan-tuan puan. Okey, boleh tulis pada ruang komen yang mendengar. Terima kasih yang menonton siri tentang motivasi kali ini. Okey. Benda ini akan berlaku tuan-tuan puan semasa bulan Ramadan nanti tuan-tuan puan. Pertama N adalah otak-otak negatif lah. Laparnya dah lambat lagi. Buka puasa ni. Itulah N yang berlaku. Letihnya lah. Banyaknya kerja. Dia mari N. Dan ada juga niup. Niup ni hak jenis-jenis kalau lah sahabat-sahabat kita hak tak puasa. Tak puasa. Ni yang jenis-jenis
kalau muslimat, kalau orang perempuan muslimat kan, muslimat yang tak puasa tiba-tiba makan daripada kita. Dia makan, contoh makan daripada kita. Dia tak puasa, tak apalah kan. Cuti-cuti. Okey, tapi disebabkan dia makan daripada kita, kita rasa aduh, itu pengaruh-pengaruh negatif. Contohlah kan, contoh. Jadi begitu juga ngupak tu Jepan. Kita dah tak nak ngupak, tak usah ngupak oleh puasa ni kan. Tak usah kata benda-benda yang tak ada faedah. Tiba-tiba kawan-kawan kita mari, duk ngupak. Duk ngupak. Bila duk ngupak, kita masuk sekali. Dipanggil membawang bersama. Bila gitu, itulah niup-niup yang circle yang kita berada. Jadi, tuan-tuan, dalam realiti ada benda ni, tuan-tuan. Cuma kita kena tukar. Hari ini, right now, kita mengharapkan Ramadan nanti boleh tukarlah. And ini menjadi positif, automatic positif thought, dan new pula jadi piup. Positive influence other people. Kita pilihlah kawan-kawan, sahabat-sahabat yang boleh memberi kebaikan kepada kita. Okey, itu relatif. Mengapa begitu? Sebab kita tak jadi malas kita tak mahu kita ini jadi malas untuk mencapai matlamat. Matlamat yang kita inginkan, goal yang saya nyatakan dah. Goal kita dengan Tuhan, goal kita dengan makhluk. Kita tak nak kita menjadi seorang individu yang malas. Sebab benda ni ada dalam soal dalam doa maksurah, al-kasal, malas. Sebab Nabi ajar semua bahawa jangan kita ada malas. Sebab malas ini dipanggil penentu kepada sifat mudarat lepas itu. Malas ini dipanggil kunci pada pembukaan kepada sifat mudarat lepas itu. Okey. Bila malas, ada perkataan dia menanggung, alasan, liat, lesu, ada pemberat dan serabut. Benda ni kita tak maulah dalam kehidupan kita. Sebab bila benda ni banyak bermain dalam otak kita, bermain dalam kehidupan kita, goal yang kita nak, kita tak akan capai. Contoh kita menangguh ibadah. Kita banyak beralasan untuk beribadah. Kita liat lesu bila nak bercerita tentang ibadah, nak buat ibadah. Kita ada pemberat. Dipanggil pemberat, buat lambat-lambat. Yes, maka kita akan jadi serabut. Last ni ada serabut lah. Nak buat ibadah sikit, serabut kita tak nak benda ini bermain dalam otak kita, sebab dia boleh menyebabkan kita ada mudarat, kita menyebabkan akhlak kita mudarat pada diri kita lah lepas ini. Okey, jadi tuan-tuan, saya nak habiskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang menonton. Okey, kita dah habis goal. Ingat pesan saya deh, goal ini ada 3, dipanggil vertical, horizontal dan diagonal. Itulah goal kita. Goal kita dengan Allah, titik-titik kita dengan Allah itu titik menegak, hablum minallah dan hablum minannas. Kita ada goal kita dengan makhluk atau manusia di dunia ini. Dan 2 titik ini akan menentukan kita tentang amanah. Amanah inilah kita nak barakah. Goal kita ini sebenarnya kita nak barakah dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Okey. Dan realiti pula saya sebut tentang, bila kita sebut realiti, kita tengok diri kita. Dan diri kita sebenarnya kita sudah ada kepercayaan. Kita sudah ada percayaan bahawa kepercayaan itu sudah diberikan oleh Allah. Tapi percaya tak cukup tuan-tuan puan. Kena buktikan. Bukti dengan pengamalan. Buktikan dengan usaha. Dan akhirnya ia knowledge pada diri kita dan juga orang lain yang melihat kita sebagai panduan ataupun sebagai tauladan. Okey, itu realiti dan kita pergi pada option. Saya nak habiskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam option, Allah telah berikan option kepada kita. Cantik susunan ayat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Ayat 3 dan 4. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini pendekatan pertama dipanggil discipline yang pertama yang Allah berikan kepada kita. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Ini adalah discipline yang kedua Allah berikan kepada kita. Okey, apa itu yang kita boleh ambil daripada tazakkur ini, daripada tadabbur dan tazakkur ini? Nak beritahu bahawa Muiz, Allah bahawa mereka yang beriman. Muiz bahawa siapa yang kalau boleh kita kena beriman kepada benda gaib. Muiz kamu kena sembahyang, Muiz kamu kena infakkan sebahagian rezeki. Sebab itu adalah disiplin yang Allah bagi option kepada kita untuk kita nak lalui jalan itu. Jalan nak menuju ke goal itu. Inilah kena buat, benda inilah kena buat Muiz. Itu diberi pada saya lah kan. Pada anda, okey, anda macam tu juga. Inilah Allah nak kepada kita supaya kita buat. Pertama, kita kena beriman kepada benda gaib. Ini yang Allah nak. Allah nak kepada kita bahawa kita kena laksanakan solat. Dan Allah nak kepada kita bahawa kita ini kena infakkan sebahagian rezeki yang kita ada. Ini Allah beri kepada kita disiplin yang kita kena buat tiap-tiap hari. Okey. Dan satu lagi disiplin, Allah nyatakan dalam ayat seterusnya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini berkisah tentang Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad
Dan Allah juga turunkan kitab-kitab kepada orang-orang sebelumnya, nabi-nabi sebelum ini. Dan bahawa yakinlah bahawa tentang kitab yang Allah berikan. Okey, nak bagi tahu pada kita bahawa Muiz, kalau tazakur ni Muiz, bahawa Quran telah turun kepada Muiz. Maka gunalah Quran ini sebagai panduan, gunalah sebagai syifa, gunalah dia sebagai kebaikan kepadamu. Begitu juga saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan puan di rumah sana. Ambillah Al-Quran sebagai rujukan dan bukan sekadar baca tuan-tuan puan. Kita tengok dan ambil sebagai panduan hidup. Kena dalam tiap-tiap hari kena baca lah Quran ni kan. Okey. Jom kita kupas, kita ambil dalam disiplin yang kita ambil dalam Quran tadi, yu'minuna bil ghaib. Benda yang ghaib ini kalau kita tengok dalam sudut pandangan kita ni dalam dunia ini, dan kita boleh ambil ia sebagai niat dan doa. Niat tak nampak tuan cik puan. Niat ini adalah ghaib. Doa juga betul kita baca, tapi nak sampai kepada Allah itu ghaib, dalam bentuk ghaib. Kita tak nampak macam mana dia naik doa itu, macam mana Allah turunkan doa, kabulkan doa itu. Kita tak nampak. Ini al-ghaib. Kita tak nampak. Jadi kita kena beriman benda tu. Niatlah betul-betul dan doalah, perbanyakkan doa, zikirlah supaya kita ini diberi kebaikan oleh Allah. Okey, yang pertama. Yang kedua, wa yuqimus solah. Dalam ayat ini Allah nak menceritakan kepada kita kena dirikan solat. Dirikan solat. Okey. Dan dalam bab ini juga Allah nyatakan tentang sedekah. Okey, kalau kita ambil dalam kehidupan kita seharian, inilah tuan-puan. Inilah seharian. Dalam seharian kita kena buat benda ni. Yang tadi Allah cerita dalam Quran tentang doa dengan ghaib, tentang perkara-perkara solat, tentang ibadah solat dan tentang sedekah. Okey, dalam kehidupan kita, tuan-puan, kita kena minta berkat. Kita sentiasa minta berkat. Macam mana Tok Jepuan buat baik dengan orang itu juga boleh berkat Tok Jepuan. Jangan duk balah. Takut tubik pula lepas ni Kak Long 7 gapo pula kan, 7E ko 7 gapo kan. Kita tak save, kita tak nak. Bukan nak kata ke Kak Long ni, tapi kita nak berkat daripada Allah, berkat daripada manusia. Jadi kita kena ada kehidupan kita kena berkat. Okey. Yang kedua, kena bersungguh Tok Jepuan yang bekerja sana, luar sana. Ingat pesan saya ni. Pesan diri pada sendiri saya sendiri, kena sungguh kerja. Seperti mana Allah nyatakan dalam bentuk tadi, wa yuqimunas solah. Solat itu supaya kita mendirikan. Kita kena sungguh solat ini. Begitu juga kerja kena sungguh. Dan dalam sudut sebagai sedekah itu, hidup ini kena memberi. Maksudnya berilah apa-apa benda kebaikan pada orang ramai di luar sana supaya dia menjadi satu saham kepada kita. Okey. Dan kalau kat sini dalam unzila ilaika, unzila min qablika, ini adalah berkaitan dengan saya. Unzila ilaika adalah berkaitan dengan saya saya diberi Quran. Orang dahulu juga diberi Al-Quran. Dan mereka dan saya ini adalah penentunya Al-Quran. Nanti kehidupan kita di akhirat nanti. Okey. Nak beritahu bahawa dalam ayat ini nak menceritakan bahawa kena dekat dengan Al-Quran. Okey, jom kita ambil dalam pandangan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kini kita lalui, dulu juga lalui benda tu, akan datang sama-sama lalui. Dalam bab ini nak beritahu bahawa kita kena urus masa kita dengan baik. Urus masa kita dengan baik. Urus macam mana? Urus dalam kita balance kan, dalam sudut ibadah, dalam sudut apa-apa jua perkara. Okey, saya nak habiskan, maafkan saya nak habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak nak. Okey, jap Okey, saya nak pergi. Okey, saya nak habiskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya akan masuk di momen lagi. Goal, reality, option sudah diberikan dalam surah Al-Quran dan penghujung dipanggil will atau way. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita kembali balik ayat ni. Tadi awal kita baca ayat ni juga kan tentang ayat al-muflihun, tapi ayat ini ada satu maksud lagi tuan-tuan. Okey, saya nak beritahu sikit je. Ni saya tak nak cerita yang ni. Saya nak cerita begini tuan-tuan. Kisah tentang Nick Vujicic sedikit. Ini penghujung untuk kita muhasabah. Nick Vujicic ini tuan-tuan, kalau kita tengok pada dirinya, dia tidak ada tangan, tidak ada kaki. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Kalau kita tengok kehidupan dia susah kan? Orang yang susah. Bila kesusahan ini menyebabkan dia terpaksa hidup dengan kepayahan ini, menyebabkan dia kena banyak sabar. Dan ayah dia juga kena banyak sabar dengan ujian yang Allah bagi. Tuhan yang bagi pada dia ni. Jadi saya beritahu pada tuan-tuan, pada ujian ini, semasa zaman sekolah, dia pernah dibuli tuan-tuan. Dia pernah dicaci oleh orang ramai. Ini panggil niup yang berlaku. Menyebabkan N berlaku pada diri dia. Dia sehingga dia rasa macam nak bunuh diri tuan-tuan. Ini masa kehidupan dia alam remaja. Dia rasa macam kehidupan dia tidak berguna.
Sebab orang menyatakan bahawa tanpa kaki dan tanpa tangan ini susah nak hidup. Menyebabkan benda itu masuk dalam otak dia. Akhirnya dia rasa macam down dan semasa itulah dia beritahu kepada mak dia. Wahai mak, orang mengecaci aku, orang menghina aku, orang menyatakan aku cacat, orang menyatakan aku sebegini. Lalu adakah aku perlu hidup lagi? Gitulah gitu. Ayat lalu mak dia kata, kamu perlu hidup lagi sebab kamu ada potensi. Kamu kena yakin benda ni. Ni. Kamu kena yakin. Dan semasa itu mak dia kata, kamu ini kena yakin, kamu kena buktikan benda ini kepada orang ramai. Maka tu Cik Puan, saya nak cerita kepada Cik Puan ini. Betul Cik Puan. Nick Vujicic ini telah membuktikan sesuatu yang pelik tuan Cik Puan. Walaupun tanpa kaki, tangan kaki, tapi dia nak buktikan kepada orang ramai bahawa walaupun tanpa kaki dan tangan ini boleh buat seperti mana orang yang ada tangan dan kaki. Benda-benda yang orang ada tangan kaki boleh buat, orang macam gini juga boleh buat. Lalu apa dia buat tuan Cik Puan? Dia minta dengan mak dia skateboard. Skateboard, okey. Bahawa benda ini dia nak bermain skateboard. Kalau orang normal melihat pelik bahawa boleh ke dia ni nak imbangkan badan, naik atas skateboard itu boleh ke? Tapi dia nak buktikan boleh tu Cik Puan. Boleh. Dengan usaha yang dibuat boleh sebenarnya. Akhirnya dia dapat berjaya menggerakkan skateboard itu, orang lain jadi terkejut dan rasa macam wow, hebat budak ni, hebat. Dan akhirnya saya beritahu tu Cik Puan, dengan guru yang dia ada, ni konsep guru lah, guru yang dia ada ini menyebabkan dia menjadi sebagai inspirasi dunia. Dia menjadi orang yang hebat tu Cik Puan. Sebab dia memilih jalan yang betul, dia buat benda yang betul dan dia memilih laluan yang betul sehingga dia berjaya. Dan akhirnya dia mendapat perkahwinan yang orang yang dia berkahwin dengan orang yang normal tu Cik Puan. Nak cerita di sini adalah kehidupan kita ini kena fight or flight. Kita nak buat betul-betul ataupun kita gitulah. Gitulah kan. Okey. Jadi alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak ambil dah. Dalam ayat ini, dalam ayat penghujung ini, dalam way dan will-nya adalah action. Saya dah berikan maklumat ini kepada Tuan Cik Puan di rumah, di luar sana, bahawa ini penting, GROW ini penting dan semua ini terpulang pada anda. Bahawa adakah kita nak buat goal itu, kita nak mencapai goal itu. Adakah kita nak jadikan ia sebagai knowledge? Adakah kita nak buat disiplin Allah minta tadi? Ada beberapa perkara yang Allah minta tadi. Dan semua ini terpulang pada diri Tok Cik Puan untuk mencari makna kejayaan itu. Sebab dia bergantung pada action masing-masing. Tapi Tok Cik Puan, penghujung saya, tak habis sini sebenarnya. Allah lawa betul lah Al-Quran ini. Cantik Al-Quran ini Tok Cik Puan. Permulaan ayat Alif Lam Mim sampai ayat 5 Tok Cik Puan, Allah menceritakan tentang kita, orang manusia, orang mukmin apa kena buat. Tapi Allah mendatangkan ayat yang terakhir Tuan Cik Puan. The power of grateful. Cuba Tuan Cik Puan rujuk ayat Al-Baqarah ayat last Tuan Cik Puan. Last sekali. Tadi ayat awal. Cuba kita rujuk ayat last. Surah Al-Baqarah ayat last 286. Allah meletakkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah nak beritahu bahawa Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Walaupun Allah telah memberikan goal. Allah telah meletakkan goal pada kita. Kita nak goal. Dan Allah telah memberikan realiti kehidupan kita. Dan Allah telah memberikan option pilihan-pilihan. Dan Allah minta kita buat benda tu. Dan Allah minta kita supaya kita menjadi orang yang action kena buat. Tapi Allah nak cerita kepada kita juga, semua ini Allah tidak beban kepada kita. Comel. Beralih molek Allah beri kita ni. Beralih. Allah tidak beban. Allah tak membebankan kita hidup di dunia ini supaya kita jadi payuh. Payuh. Jadi Allah nak tengok kesanggupan kita. Kita nak ke tak sih. Jadi ingat pesan Al-Quran ini bahawa Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi Tuan Cik Puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak habiskan. Maka habis dah. Ada pertanyaan ke, ada apa-apa boleh tulis pada ruang komen Okey. Saya mengharapkan manfaatlah apa yang saya ceritakan tentang surah Grow ini melalui ayat 1 sampai 5 yang Allah berikan kepada kita. Okey, Tuan Cik Puan, okey. Ini sedikitlah perkongsian siapa yang nak inginkan e-book saya secara percuma untuk bacaan Tuan Cik Puan. Untuk bacaan boleh merujuk kepada WhatsApp pada nombor itu, dan insya-Allah lah adalah robot saya akan hantar link ke Telegram untuk dapatkan buku-buku ini sebagai pembacaan. Okey, saya menulis
bukan untuk saya dapatkan duit sekarang. Saya tak say duit, saya tak say duit pada anda. Mohon saya nakkan doa daripada anda supaya saya boleh meneruskan penulisan ini. Okey. Dan kalau tak say WhatsApp tak apa, jangan bimbang. Kalau tak nak WhatsApp ke sebab nak privacy kan, nombor telefon kan, okey, boleh pergi kepada Telegram ini. Boleh pergi ke Telegram ini, Info Inspirasi ITC, ambil je buku-buku ini, baca je untuk kehidupan kita lah. Ada buku tentang keibubapaan, ada untuk semangat, ada untuk anak-anak, boleh. Okey, pergi ke Telegram ini sebagai panduan lah, sebagai panduan untuk kita. Okey, dan boleh tengoklah di sekadar ni lah. Sebagai apa ni? Sosial kalau kita nak berhubung lah lepas-lepas ni. Okey, wallahualam, saya serahkanlah kepada moderator. Maafkan saya kalau ada kasar tersilap bahasa tentang apa yang saya ucapkan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, berkobar-kobar rasanya bila kita dengar kongsian ceramah daripada Tuan Muiz sebentar tadi. Alhamdulillah, grow, satu topik yang sangat hebat lah. Saya kira dalam suasana keadaan kita untuk beberapa hari sahaja lagi kan kita akan berhadapan dengan satu suasana yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan, iaitu suasana bulan Ramadan. Jadi daripada teknik grow yang telah dikongsikan oleh Tuan Muiz, dapatlah kita sama-sama mulakan buat sesuatu, mulakan tindakan, membayangkan, bertindak, membuat rancangan bagaimana untuk kita membuat pengisian dalam tempoh bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya mewakili barisan penganjur daripada pengurusan Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu dan juga pengurusan Rumah Ngaji Terengganu mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada penceramah kita di atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dan saya juga memohon maaf sekiranya sepanjang sesi kita pada hari ini ada sebarang masalah, sebarang kekurangan, sebarang kesilapan. Kami memohon maaf dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati usaha kita dalam mengejar perubahan menjadi Muslim yang lebih luar biasa, lebih hebat, insya-Allah. Dan semoga impian kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu nanti menjadi satu kenyataan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi program yang akan datang. Terima kasih semua, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama-sama dengan kami untuk majlis dengan tasbih kifarah dan surah wal Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.